Rang Undang-Undang Racun Pindaan 2022 untuk bacaan kali kedua disambung perbahasan bagi sesi petang Persidangan Dewan Rakyat Mesyuarat Kedua Penggal Kelima Parlimen ke-14. Dan untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Natasha Alijina di Parlimen. Disambung dengan iaitu Rang Undang-Undang Racun Pindaan 2022 bacaan untuk kali kedua yang persoalannya akan dijawab oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan iaitu Yang Berhormat Khairy Jamaluddin. Baik, cadangan pindaan untuk kepada akta Rang Undang-Undang ini iaitu Akta 366 memperkukuhkan kawalan ke atas racun dan bahan psikotropik, iaitu akta yang tak lain iaitu memperuntukkan kesalahan berkaitan dengan pembelian racun daripada pemborong yang bukan pemborong berlesen dengan memperkenalkan Seksyen baharu 26A ke dalam Akta 366 yang memberi kuasa kepada Ketua Pengarah Kesihatan untuk mengeluarkan arahan bagi pelaksanaan Seksyen 26A di bawah Akta 366 itu, iaitu yang mana keingkaran untuk mematuhi arahan tersebut merupakan suatu kesalahan, iaitu peruntukan berkaitan dengan pengkompaunan kesalahan juga dimasukkan serta 3 kuasa-kuasa penguatkuasaan turut diperkemaskan dan diperkukuhkan agar kawalan penguatkuasaan ke atas racun ataupun bahan psikotropik tadi dapat dilakukan dengan lebih berkesan. Beberapa peruntukan penalti juga akan diberikan kepada kesalahan tersebut yang mana yang mendapati kesalahan itu menerima hukuman yang setimpalnya dan seterusnya mencegah kesalahan ini berulang lebih lagi. Baik, antara persoalan berbangkit daripada Yang Amat Dewan kepada Menteri Kesihatan tadi iaitu daripada Yang Berhormat Sibu, preskripsi untuk mengambil ubat untuk keluaran ubat kepada pesakit-pesakit yang mana supaya pesakit itu tahu apakah preskripsi ubat yang perlu diambil dan apakah yang tidak perlu diambil ataupun kuantiti ubat yang diambil dan apa-apa yang berlaku kepada beliau ataupun individu tersebut setelah mengambil ubat-ubat tersebut. Yang Amat Berhormat menjawab, kenali ubat anda iaitu program kenali ubat anda itu diperkenalkan pada tahun 2020 yang mana kebanyakan masyarakat diberikan kesedaran untuk mengenali ubat-ubatan mereka dan mengetahui kuantiti ataupun beberapa preskripsi ubat-ubatan yang mereka boleh ambil. Dan juga program Duta Kenali Ubat Anda dari 2012 menyebarkan maklumat mengenai apakah ubat, apakah antibiotik ataupun ubat-ubatan yang basic, kesedaran mengenali ubat-ubatan serta antara pihak program antara individu ataupun masyarakat dan pihak farmasi telah pun dilaksanakan dan kesedaran tersebut ataupun perkara-perkara tersebut boleh dilayari di laman web yang berdaftar yang mana individu ataupun orang awam boleh mengambil maklum, boleh mengambil tahu mengenai preskripsi ubat-ubatan mereka. Dan Yang Berhormat berkata beliau juga mengambil cadangan, Kementerian Kesihatan Malaysia mengambil cadangan daripada Yang Amat Berhormat tentang selaraskan preskripsi ubat dan juga antara ubat-ubatan daripada pihak swasta dan juga pihak awam agar masalah-masalah di mana preskripsi yang diberikan antara farmasi ataupun daripada ahli ubat-ubat, ahli pengamal kesihatan daripada swasta selaras dengan daripada farmasi-farmasi awam ataupun hospital-hospital awam, kerana sebelum ini mendapati ada beberapa isu yang berlaku iaitu ubat-ubatan ataupun preskripsi yang diberikan daripada doktor daripada swasta tidak laku ataupun tidak diambil endah ke hospital-hospital awam. Jadi Yang Berhormat mengambil maklum mengenai perkara tersebut dan berharap agar perkara ini dapat diselaraskan. Baik, kesalahan, dia juga menjawab daripada Yang Amat Berhormat kesalahan yang ditanggung oleh orang awam yang melakukan kesalahan di farmasi, iaitu yang mana jika berlakunya kesalahan antara ahli-ahli farmasi tersebut yang berdaftar yang akan dikenakan tindakan yang menyalahgunakan preskripsi ubat berkenaan. Baik, Yang Amat Berhormat juga menjawab persoalan mengenai ketum. Wajarkah ketum dihalalkan ataupun produk-produk yang berkaitan dengan ketum dapat digunakan. Baik, untuk pindaan kali ini beliau berkata tidak ada cadangan kawalan ketum di bawah RUU ini, namun matroginin ataupun bahan yang terdapat dalam ketum dikawal di bawah Akta Dadah. Sama ada ketum dapat dihalalkan atau dijual. Penggunaan perubatan untuk perubatan dapat dilakukan, iaitu Jawatankuasa boleh digunakan untuk tujuan perubatan. Mereka akan keluarkan kerangka bagi pendaftaran produk-produk yang berkaitan ketum yang mana
yang mana orang awam ataupun individu masyarakat yang mempunyai tanaman ketum itu dapat menjana ekonomi daripada hasil penjualan tanaman untuk tujuan kesihatan ataupun perubatan. Baik, mesyuarat pertama 25 bulan ini beliau berkata untuk ketum masih lagi melihat evidence ataupun bagi kanopis untuk merangka pendaftaran bagi produk-produk ketum yang berkaitan dengan ketum. Baik, ini saya kongsikan kepada anda yang berlaku serentak pada hari ini juga di Kamar Khas. Dalam peraturan mesyuarat 17 berlangsung perbahasan dan persoalan antara Yang Amat Berhormat Datuk Dr. Hassan Baharom daripada Ahli Parlimen Tampin kepada Yang Amat Berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang mencadang untuk membina kolumbarium di Parlimen Tampin serta satu lagi persoalan iaitu yang mencadangkan kepada Menteri Tenaga dan Asli. Baik penonton sekalian, sebentar sahaja lagi sidang media pasukan jihad tanggani inflasi bakal berlangsung sebentar sahaja lagi pada pukul 4.30 daripada Yang Amat Berhormat Tan Sri Anwar Musa. Jadi kekalkan bersama dengan Bernama TV bagi mengetahui lebih lanjut info-info mengenai sidang media pada hari ini. Baik, itu sahaja yang saya dapat kongsikan Hanin. Bersama langsung dari Parlimen, kembali kepada Hanim di studio.